Terima kasih kepada anda masih lagi bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda, kita menyambung kembali rancangan Dunia Ekonomi dengan membawakan tajuk perbincangan pandangan hidup dan kemajuan kerjaya. Bersama-sama kita di studio yang berbahagia Datuk Ni Mustafa bin Haji Ning Hassan, Ketua Pengarah IKIM. Baik, yang bagi Datuk sebentar tadi memberi tekanan yang serius kepada pekerja memiliki pandangan hidup yang sempurna di samping meningkat prestasi pekerja. Apakah sumbangan lain yang dapat dimanfaatkan dengan memiliki pandangan hidup yang sempurna yang bagi Datuk? Silakan. Saya Irwan, dalam kita memajukan kerjaya, Saudara Irwan, kerjaya saya, setiap pekerja, pandangan saya ada 3 perkara yang penting. Pertama, ialah pandangan hidup yang sempurna yang dimiliki oleh seseorang pekerja. Yang ini yang kita bahaskan hari ini. Yang kedua ialah pandangan hidup tadi mempengaruhi sikap kita. Yang kedua ialah tentang penghayatan akhlak. Akhlak kita, dan akhlak maknanya tugasan kita ialah juga ibadat. Hubungan kita sesama pekerja, sebab demi untuk memajukan kecapaian majikan kita, organisasi kita, dan kan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun perlu memelui di antara satu sama lain, dan kepakaran dan kebolehan kita berbeza, dan perbezaan ini menyebabkan kita perlu memelui demi untuk meningkatkan prestasi organisasi kita. Dan ketiga ialah profesionalisme, kemampuan mengendalikan kerja. Tetapi apa yang kita bahaskan sini dan persoalan yang saya Irwan bagikan tanya saya tadi, seterusnya bagaimana pandangan alam Islam, pandangan hidup yang sempurna ini mampu meningkatkan prestasi pekerja di samping apa yang kita bahaskan sebelum ini. Ini perkara serius kerana membentuk sikap kita. Kita dalam hidup ni, Zaid Ruan, sama ada seorang pekerja, kalau wujudnya istilah dalam pengurusan dikatakan feeling anomie, hilang hala tuju. Apa matlamat? Satu ketika kita akan soal diri kita, Zaid Ruan. Saya dah 36 tahun bekerja. 36 tahun lebih. Genap ini bulan 3 Mac. Saya bertugas, saya masuk mulai bekerja 15 hari bulan 1 79. 3 tahun lebih. Dalam kita bekerja ini, kadang-kadang kita hilang semangat. Itu berlaku, bukan tak berlaku. Tapi apabila kita mengingatkan kepada tugas dan tanggungjawab kita, kerana kita sebagai seorang Muslim yang mempunyai tanggungjawab yang ditugaskan, dan tanggungjawab ini tanggungjawab keagamaan, dan kita juga ada amanah, kita ada perjanjian dengan majikan kita dibayar gaji, dibayar upah, maka kita yang dikatakan curi tulan dan sebagainya. Jadi kita ada sense of mission, ada matlamat kita di sini, ada misi yang nak kita capai. Setiap kita bertugas ni, Syed Irwan, kita mesti meninggal legacy. Legacy ni makna ketika Syed Irwan menjadi DJ dalam segmen Dunia Ekonomi itu, program itu dilaksanakan dengan secara begitu terbaik, makna menimbulkan kepuasannya kepada pendengar, makna we leave something, legacy. Tak kisahlah peringkat mana. Contoh Syed Irwan, katalah saya seorang petani, saya jadi sebagai petani, saya sebagai pekerja, pekerja menanam jaga pokok-pokok di dalam kawasan premis, sebagai tukang kebun. Masa saya jadi tukang kebun itu, pokok-pokok tumbuh dengan suburnya, bunga-bunga, sebab saya menjaga. Itulah masa saya, semasa saya tukang kebun. Masa saya jadi pemandu kereta itu bersih, pemanduan saya selamat, tidak ada berlaku aksiden, orang seronok naik kenderaan saya, cukup disiplin, tepat pada waktu. Maknanya itu legasi orang akan sebut. Orang akan sebut, oh masa Irwan jadi tukang kebun, tengok tempat garden kita tu, oh hijau-hijauan. Maknanya itu legasi. Tak semesti besar kecil pun, mesti legasi kita nak tinggalkan. Itulah sepatutnya kita, setiap kita pekerja mesti ada peninggalan yang baik. Mana ada sense of mission yang nak kita capai, nak kita, bukan nak orang puji. Apa benda orang puji, kita kepuasan hati, dan kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada hala tuju.
ada matlamat. Bukan datang sini kerana tak naik pangkat dah, kita dah merajuk. Tak, itu kita merajuk. Ini sikit salah faham dengan orang tu, kita merajuk, mudah merajuk. Tapi kita ada lebih tinggi lagi. Kita buatkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pemimpin organisasi. Kalau kita buat kerana pemimpin, ini timbulnya macam kita ni tidak jujur. Di depan mata pemimpin, kita akan tunjuk seolah-olah kita bekerja. Di belakang dia, mana kalangan Allah, mana boleh tidak lahir keikhlasan, sebab Allah mengetahui apa dalam hati kita. Pemimpin tak tahu dalam hati kita, pemimpin organisasi mana tahu dalam hati kita. Allah saja yang tahu. Dan kalau kita laksanakan kerana Allah, keikhlasan itu kerana Allah, untuk meningkatkan prestasi tugasan kita, maknanya there is a sense of mission. Ada matlamat yang nak kita capai. Ini pentingnya kepada pandangan hidup yang sempurna yang kita miliki. Itu penting pada sistem, pentingnya kepada kita setiap pekerja itu. Kerana ini mempengaruhi sikap kita. Walaupun Syed Irwan cukup pintar, cukup bijak, tapi kalau sikap tidak sempurna, banyak masalah timbul. Tetapi kalau sikap saja sempurna, tapi nak buat kerja tak erti, nak buat kerja tak boleh juga. Ataupun akhlak kita tak bagus, kita berurusan tidak jujur, tidak disiplin, tidak muafakat, tak boleh juga. Dia kesemua ini kompos saya katakan tadi, pandangan alam, pandangan hidup. Kedua ialah tentang akhlak kita, kelakuan kita, gelagat kita dipengaruhi oleh yang saya bahaskan. Kalau Syaullah Dahlawi, akhirnya ialah asas akhlak keadilan lah. Maknanya sudah Irwan diambil bertugas di sini, di IKIM, dan Ustaz Irwan mesti berlaku adil kepada majikan yang telah berlaku adil kepada Irwan. Jadi oleh sebab itu, dia ni ada perasaan tanggungjawab kita, mau melihat organisasi yang kita bertugas. Kalau ini wujud, makna ini akan memotivasikan kita secara berpanjangan. Dan jika berlaku seketika penurunan dalam semangat kita, itu mengembalikan balik kekuatan kita. Ini pentingnya kepada pandangan alam yang sempurna. Dan kalau kerja itu ibadah, Ustaz Irwan, cuba bayangkan, semuanya ibadat. Dan ini adalah keagamaan, urusan keagamaan. Cuba bayangkan, inilah yang dikatakan inside out, kekuatan dalaman kita. Kita buat sesuatu kerana dalaman kita yang memeransangkan kita, supaya tindak tanduk kita itu, tenaga kita makin kuat kerana dalaman kita tu. Yang membakar dalaman kan, yang melaksanakan di luaran kita ni. Jadi sebab itulah dan kita ada hala tuju, matlamat. Dan matlamat ini tidak berkesudahan, kita akan terus-menerus meningkatkan prestasi. Dan inilah pentingnya kepada memiliki pandangan alam yang sempurna. Dan kita laksanakan itu kerana Allah. Tengok pada akhirnya agama kita, Tuhan Al-Quran diturunkan, ialah pada akhirnya ialah untuk kita mengesakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Alhamdulillah. Baik Datuk, sebelum kita akan berakhir dalam perbincangan kita pada kali ini, mungkin kita nak tanya pada Yang Maha Datuk, bagaimana sebenarnya kita hendak mendidik pekerja-pekerja semoga memiliki pandangan hidup yang sempurna ni, Yang Maha Datuk? Ya, inilah saya kata dalam sistem pendidikan sesebuah negara atau masyarakat mesti memberi tumpuan kepada pendidikan, pembinaan alam, pembinaan pandangan alam. Pandangan hidup ni, kita mesti world view. Yang ini saya nampak pandangan alam yang ada di barat, yang dipengaruhi oleh ideologi sekular dan termasuk dipengaruhi masyarakat Islam seluruh dunia pun. Pandangan alam kita ialah seolah-olahnya kita hidup ni, di sinilah tempat hidup mati kita di sini, dan seolah-olah tidak ada alam alam akhirat, tidak ada maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki alam kemudian tu, seolah-olah tidak ada perbicaraan. Sebab itu perangai kita, walaupun kita kata kita orang Islam, kadang-kadang perangai kita lebih teruk daripada orang bukan Islam pun. Sebab kita tak, seolah kita tak yakin adanya alam pembalasan. Sebab itu kita menindas orang, menipu orang, mengguna kuasa tak betul, menyalahgunakan kuasa, amanah yang diberi, kerana seolah-olahnya, dan kita tak yakin pada konsep barakah. Kita tengok orang yang rasuah, yang menyalahgunakan kuasa, hidupnya menderita. Sebenarnya apa yang kita lihat, kehebatan dari segi fizikalnya, cuba kita renung dan kita kaji sebenarnya wahara, keluarganya wahara. Itu di dunia, akhirat apatah lagi.
orang ni sentiasa di doa dengan kebencian oleh ahli masyarakat. Jadi sebab itu Kisah Irwan, kita bukan saja mau bijak sini, tapi kita juga mau bijak sana. Kisah Irwan faham tu? Betul. Bijak di sini tapi bijak di sana. Mana kejayaan di sini dan juga kejayaan di sana. Yang itu kita bacakan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di alam akhirat, dan dijauhkan kita daripada api neraka. Itu doa yang sentiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa-doa ini kita mau kejayaan, kemuliaan hidup di dunia ini. Peningkatan taraf hidup kita makin meningkat, kebajikan hidup, kesejahteraan hidup kita makin meningkat, tekanan hidup dapat dikurangkan, kos hidup dapat dikurangkan, apa sahaja tekanan hidup, pengangkutan, perjalanan kita dapat dimudahkan. Dan ini berlaku negara bukan sesuatu yang utopia. Negara-negara maju kita lihat di Korea, di Australia, kita dapat lihat sistem pengangkutan awannya tak rosak, berjalan dengan pantas. Di Jepun semuanya tepat waktu, selesa tempatnya. Kita rasa yakin dan confident dengan sistem pengangkutan awannya, dan memudahkan kita bergerak, berkomunikasi dengan satu tempat dengan satu tempat, maka masa yang lebih pendek. Walaupun jumlah penduduk makin meningkat, itu satu hakikat, jumlah penduduk makin meningkat dari masa ke semasa. Tetapi itulah, saya ketika di Tokyo, ialah kita pernah pergi, tapi kadang waktu itu saya duduk jalan di Skywalk tu, saya dengan kawan saya kata, alangkah indahnya, seronok duduk jalan as a pedestrian, pejalan kaki. Di atas saya tengok, di bawah tu kereta, dan pergerakan kereta tidaklah begitu sibuk. Sebab banyak pengangkutan awan di bawah tanah. Dia menggambarkan keselesaan, kebersihan. Itulah yang hendak kita sama-sama usahakan. Jadi kita lihat situ, ini tanggungjawab kita bersama, mewujudkan suasana keselamatan. Sebagaimana Nabi mahu, kalau nak pergi ke Masjidil Haram pukul 3 pagi pun selamat pergi, wanita pun selamat pergi, lelaki pun selamat pergi. 3 pagi, 2 pagi nak beribadat, nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau, kita merasai selamat kita. Itulah yang dituntut oleh agama kita. Oleh sebab itu saya merasakan bagaimana nak mendidik kita memiliki pandangan hidup yang sempurna, pasti sistem pendidikan kita memainkan peranan yang besar. Dan mesti dalam kurikulum, pembinaan kurikulum, daripada tahap yang serendah-rendah pada tahap yang setinggi-tinggi, kita mendidik masyarakat kita supaya faham, memiliki pandangan alam yang sesuai dengan tuntutan dan fitrah manusia. We cannot go against the human nature. If we go against the human nature, tabi'i manusia ni daripada zaman Adam AS hinggalah ke akhir dunia ini pun tak akan berubah, Said Irwan. Bentuk mungkin berubah, pakaian mungkin berubah, tetapi sifat manusia tidak akan berubah. Justru itu, kita kalau sesuatu yang kita laksanakan bertelagah dengan tabi'i manusia, fitrah manusia, kita akan mengundang kepada kehancuran. Oleh sebab itu, saya merasakan pandangan alam ini perlu dimiliki secara sempurna kepada setiap warga kerja, mana-mana organisasi, sama ada sektor awam, sektor swasta. Kalau mereka memiliki pandangan hidup yang sempurna, yang dipandu oleh agama, sudah pasti kemajuan kerjaya bagi dirinya dan juga sumbangannya kepada kebajikan dan kesejahteraan organisasi di mana seseorang itu bekerja, dan seterusnya pada akhirnya kepada kebajikan masyarakat pada keseluruhannya dapat dinikmati bersama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga pembincangan ini memberikan manfaat untuk semua. Kita ucapkan terima kasih pada Yang Bagi Datuk untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah ada kesempatan lain kita bertemu lagi, Datuk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala